Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita tentang ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dalam surah Al-Ahzab, yang kita belajar daripada huraian kepada kitab tafsir ni lah yang telah kita susun sebelum daripada ini. Hebatnya surah Al-Ahzab. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan dapatkan kitab ni di antara kitab yang kita cerita tentang mengenai huraian terhadap surah Al-Ahzab ini sendiri. Dan bagaimana saya sebut sebelum daripada ini, bahawa surah Al-Ahzab ini merupakan surah yang di mana orang perempuan perlu dipelajari, orang perempuan perlu memahami terhadap surah ini. Kerana dalam kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu disebut, ajarilah keluarga kamu, keluarga perempuan kamu dengan 3 surah. 3 surah ni maksudnya surah yang pertama surah Nisa, surah yang kedua surah Al-Ahzab, dan surah yang ketiga surah An-Nur. 3 surah ni orang perempuan, kalau kita sebutnya ialah mudah-mudahan orang perempuan semua belajar terhadap 3 surah ini sebelum daripada mereka menghadap depan Allah. Kerana dalam 3 surah ini mengajar bagaimana cara hidup sebagai seorang mukminah yang baik, dan bagaimana kita memahami dan kita meneladani perjalanan kehidupan kita ini dengan paling-paling tidak 3 surah ini menjadikan satu panduan dalam kehidupan kita. Dalam surah ini para hadirin sekalian, hari ini kita sampai pada ayat yang ke-28 dan 29 dalam surah Al-Ahzab ini. Mari kita baca sama-sama. Mudah-mudahan bila kita baca sama-sama ini, kita dapat pahala daripada bacaan yang dibaca ini sendiri. Kalau tuan-tuan ada kat rumah, tuan-tuan buka dalam tafsir. Sekarang ni buka je dalam tafsir, ataupun buka Al-Quran Karim bermula daripada ayat yang ke-28. Saya sebagaimana biasa, saya akan baca dahulu. Tuan-tuan para hadirin sekalian ikut meramai. Mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Sadaqallahul Azim. Kita baca dahulu setiap kali mana kita nak tafsir terhadap ayat ni. Mudah-mudahan dengan kita baca tersebut menyebabkan kita dapat pahala daripada kita baca, kemudian daripada kitanya mentafsirkan ayat ni tanpa kita membaca. Itu cara demikianlah dalam hidup kita. Hari ini ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya. Sebutlah kepada isteri-isteri kamu tu, kalau sekiranya mereka menginginkan kehidupan dunia, kehidupan hayatad dunya, dan juga mereka nak kepada wazinataha, segala perhiasan-perhiasan dunia. Fata'alaina umatti'kunna, maka panggillah mereka dekat dengan kamu. Lepas pada itu wa usarrihkunna, bagilah pada mereka apa yang mereka inginkan itu. Kemudian wa usarrihkunna, lepas pada mereka nak pada barang-barang dunia dan sebagainya, kamu bagi semua tersebut, dan kemudian kamu ceraikan merekanya sarahan jamila, dengan cara perceraian yang paling baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, katakanlah kalau sekiranya ada di kalangan mereka yang inginkan Allah dan juga Rasul. Wad daral akhirah, dan kehidupan untuk akhirat. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan pada orang perempuan-perempuan yang muhsinat dengan ganjaran yang paling terbaik. Min kunna ajran, di kalangan kamu itu ganjaran yang azima, yang amat besar yang Allah sediakan pada kamu tersebut. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, ayat yang dibaca ni cerita tentang mengenai peristiwa yang berlaku dalam kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini mempunyai lebih kurang 9 orang isteri. Di waktu mana ayat ni turun, di saat mana turun ni sendiri, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemenangan Islam tu dah banyak. Kemudian dalam masa yang sama pula Rasulullah pula memimpin kepimpinan yang tertinggi di kalangan orang Islam. Jadi di sudut yang dinamakan dengan kehidupan ini, mereka perlu rasa, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rasa ingin kepada dalam hidup dianya, untuk dianya kehidupan yang lebih dalam keadaan yang lebih sonok dibandingkan dengan kata mereka, dibandingkan dengan keadaan sebelum daripada ini. Ni kehidupan mereka lah di kalangan mereka tu, nak kepada biar banyak sikit. Biasalah dalam hidup ujian bagi orang perempuan. Antara ujian orang perempuannya ialah apa dia nak kepada perhiasan-perhiasan. Dia nak kepada kecantikan-kecantikan. Dalam hidup orang perempuan ni diuji dengan ujian demikian. Orang perempuan ni dia nafsu dia bukan nafsu pada soal yang disebut dengan hubungan lelaki dan perempuan saja, tidak. Tetapi nafsu dia ada nafsu-nafsu yang lain. Nafsu dia pada pinggang mangkuk, pada orang perempuan pada pakaian. Nafsu dia kepada yang disebut dengan perhiasan. Perhiasan dunia ni banyak sangatlah dalam hidup ni. Ni dipanggil nafsu. Nafsu yang ada di kalangan mereka tersebut. Bila mereka bernafsu terhadap perkara demikian, orang perempuan ini di antaranya mereka bernafsu terhadap yang disebut dengan perhiasan-perhiasan dunia ini. Yang berlaku ni termasuklah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ceritanya Sayyidatina Aisyah dan juga Hafsah, dua orang ni pakat dengan isteri-isteri yang lain ni bagi tahu pada Rasulullah, buat satu memorandum
hantar pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita orang ni isteri Nabi. Maka sepatutnya kaminya dinaikkan sikitlah allowance daripada apa yang ada ni. Selama ni adalah allowance untuk isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian banyaknya. Lalu kalau boleh kami nak supaya naik sikit. Ini pakat dua orang ni. Asalnya di antara Aisyah dan juga Hafsah. Bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terdiam. Mengikutnya Rasulullah diam. Diam je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam tu, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam tu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergamam dengan permintaan yang dibuat oleh para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga turun ayat Al-Quran Karim ini. Turun ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, panggil isteri kamu tu. Bila kamu panggil isteri kamu ni, kamu panggil isteri kamu tersebut, kemudian dalam keadaan yang sedemikian rupa, kamu diajar supaya sebut pada isteri kamu, qul li azwajik, sebut pada isteri-isteri kamu tersebut, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau sekiranya mereka ini menginginkan kehidupan untuk dunia. Cara Allah dah mula dah ajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi, kamu bagi tahu pada isteri kamu tu kalau mereka ni menginginkan sangat kehidupan dunia. Dalam kekeluargaan ni para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan berhadapan dengan suasana sebegini. Suasana yang disebut dengan apa dia? Suasana yang dinamakan dengan kehidupan sedemikian rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama juga berhadapan dengan keadaan ini. Ini ingat betul-betul ni isteri ni. Bila berumah tangga, kita jangan fikir tentang berumah tangga untuk dunia je. Jangan. Tetapi berumah tangga untuk sampai ke syurga Allah. Itu kaedah dalam hidup kita nya. Bila kita berumah tangga, jangan kita nak pada cantik dia saja. Jangan kamu nak kepada sado dia saja. Jangan kamu berumah tangga kerana kaya dia saja. Jangan. Demikian dalam hidup ni. Bila kita berumah tangga, kita kena nampak, boleh tak dapat, boleh tak aku berumah tangga dengan dia ni boleh menyebabkan aku ni masuk syurga Allah SWT. Kalau kita berumah tangga, tiba-tiba kita tak dapat masuk syurga Allah, buat apa kita berumah tangga demikian? Untuk apa kita berkeluarga yang demikian? Dapat suami smart, suami sado, suami ni handsome, tiba-tiba bila kita masuk dalam kubur, suami kita tak boleh bawa kita ke syurga Allah, tapi bawa kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rugi dalam kehidupan kita demikian. Dalam hidup kita ni, bila kita rumah tangga, kita kena nampak dengan orang ni lah, dengan dia ni lah, dengan hamba Allah ni lah, kita akan bawa keluarga kita masuk dalam kubur, kemudian sampai di padang mahsyar, sampailah kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barulah kita betul dalam rumah tangga kita. Ramai orang kita ni berumah tangga untuk nafsu, untuk yang sekadar untuk dunia. Lalu ada yang demikian. Isteri ni pun sama juga. Bila hidup atas dunia ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita ni akan ditarik, diuji dengan tipuan dunia. Tipuan dunia ni kadang-kadang kan dalam hidup kita ni, tanyalah siapa-siapa sekalipun, tentu ada pada diri dia kadang-kadang berpaling sikit terhadap dunia, memandang pada dunia. Kadang-kadang kita tengok orang yang nampak dia mewah dan sebagainya, mata kita ni celik sekejap pada diri kita demikian. Kenapa jadi demikian? Termasuk makanan, termasuk dengan pakaian. Kerana ni memang sifat manusia, dia penuh dengan kelemahan. Manusia ni ada ruang-ruang yang senang untuk syaitan masuk dan kemudian ditarik. Tiba-tiba bila kita ditarik ni, kita kena tarik balik diri kita, betulkan balik di atas landasan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni disebut awal-awal lagi dalam hidup kitanya. Kita diajar supaya sentiasa baca doa, ihdinas siratal mustaqim, bimbingkanlah kami ni ke jalan yang lurus. Tipu sangatlah kalau ada orang yang dia kata, saya ustaz tak pandang langsung dunia ni, saya hanya fikir tentang akhirat je. Nipu sangatlah pada dia. Kerana manusia ni, walaupun dia tu isteri Nabi, tengok, walaupun dia ni isteri kepada Nabi, dia ada juga perasaan, datang juga perasaan.
Perasaan apa dia? Perasaan untuk dunia. Lalu mereka pakat dengan di kalangan isteri-isteri ini, dia kata, jom kita minta dengan Nabi. Biar Nabi tambah sikit pada diri kita ni, bukan banyak, bukan sebanyak ni, tapi kita nak banyak lagi dalam hidup kita ni. Biar standard lah sikit. Kita ni kan isteri Nabi. Bila kita ni isteri Nabi, takkanlah kita nak dalam keadaan yang sama dengan orang-orang lain. Cara pakaian kita, cara makan minum kita mesti naik sikit. Itu standard dipanggil demikian. Bila sampai tahap ini, Allah Subhanahu Wa Taala mula tegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, kemudian turun ayat ni tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada isteri Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau sekiranya kamu inginkan kepada kehidupan dunia, bukan sekadar kehidupan dunia, wazinataha, dan segala perhiasan dunia. Dalam hidup kamu ni, kamu fikir bila kamu berumah tangga, kamu nak kepada yang ni je, perhiasan dunia. Nak rumah besar, nak handbag banyak, nak pakaian mahal-mahal berjenama, nak kepada bila kamu berumah tangga dengan suami kamu. Yang ni je yang kamu nak dalam hidup kamu. Bila kamu nak demikian, wazinataha fata'alaina, panggil mereka semua, bagi tahu pada mereka tersebut, semua tersebut. Kemudian kamu panggil mereka fata'alaina, panggil isteri kamu tersebut. Kemudian umati'kunna, bagi segala apa yang kamu nak tersebut. Umati'kunna, Allah guna kalimah umati'kunna. Umati'kunna ni maknanya bagilah nikmat yang sementara yang mereka nak tersebut. Para penonton, sahabat-sahabat sekalian, segala apa yang kita rasa cantik, yang kita rasa nikmat, yang kita rasa semua atas dunia ni, umati'kunna, benda yang nikmat sekejap dipanggil, bukan nikmat selama-lamanya. Para hadirin sekalian, makan, berapa lama para hadirin sekalian rasa sedap terhadap makanan tersebut? Sekejap je, sejam, 2 jam boleh bertahan. Lepas pada itu cari tandas lah kita. Maknanya apa dia? Umati'kunna, nikmat itu sekejap. Segala benda yang kita dapat di dunia ni semua sekejap. Rumah yang besar sekejap. Kemudian apa, tidur yang nikmat sekejap. Kemudian apa, segala benda yang ada atas dunia ni, umati'kunna, segala benda yang nikmat yang sekejap, sementara saja. Para hadirin sekalian, ada rumah besar, kereta mewah, pakaian hebat, handbag mahal, kemudian apa dia lagi, dengan kerongsang yang mahal, kemudian barang-barang kemas yang banyak. Semua tu nikmat yang sekejap. Semua nikmat sekejap. Ada seketika je barang kemas. Ada orang kan pakai barang kemas penuh dekat tangan. Waktu bila sesuai? Waktu mana dia muda je. Waktu mana dia muda. Bila dia dah tua dah, dia pakai juga, orang ketawa je. Orang ketawa. Maknanya apa dia? Tak sesuai dah dengan makcik, tak sesuai dah dengan nenek pakai pakaian yang demikian. Kadang-kadang kita tengok orang pakai pakaian kain tudung, misal contoh, kain tudung macam-macam gaya, kain tudung mahal dan seumpama. Nikmat yang dia pakai itu sekejap. Benda yang dia dapat itu sekejap. Segala benda, pakaian dia, segala benda daripada diri dia, semua ni sekejap yang Allah bagi pada mereka tersebut. Baik, dalam hidup kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu nampak isteri kamu ni dah tamak sangat terhadap dunia, kamu bagi segala benda yang dia nak. Umati'kunna, bagi benda yang dia nak tersebut. Wa usarrihkunna, lepas pada itu kamu cerailah seorang-seorang. Cerai itu pula katanya Allah, sarahan jamila, kamu cerai dengan cara yang penuh dengan kecantikan. Maknanya jangan cerai dalam keadaan kasar, sepak terajang dia, jangan. Bila kamu nak cerai tu sarahan jamila, kamu cerai dia tu dalam keadaan yang teratur, dalam keadaan tersusun. Ini cara kamu nak cerai di waktu mana mereka dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ini cara diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang namakan dengan di kalangan sahabat-sahabat ini sendiri. Allahu Akbar. Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa usarrihkunna sarahan jamila. Lepas itu cerai seorang-seorang dalam keadaan yang demikian. Wa in kuntunna turidna al-hayat wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Tapi kalau sekiranya di kalangan isteri tersebut turidna Allah wa rasulah, dia nak kepada Allah dan juga Rasul, wad daral akhirah, dan nak kepada kehidupan akhirat.
berumah tangga, tapi bukan nak kepada dunia, tapi fikir tentang akhirat. Fikir tentang suami aku ni, macam mana dia nak pimpin aku dan keluarga aku ni untuk dapatkan syurga Allah. Dia fikir demikian. Dia kahwin bukan kerana dia nak pada dunia yang sementara ni, tapi dia nak kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna Allah a'adda lil muhsinat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya Allah telah berjanji dengan menyediakan bagi orang yang perempuan yang muhsinat, orang perempuan yang dalam keadaan yang terbaik itu, min kunna ajran azima, di kalangan kamu tu ganjaran yang amat besar yang Allah sediakan pada mereka tersebut. Allahu Akbar. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, cerita dalam ni panjang tafsiran, banyak dalam menceritakan tentang keadaan kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberikan tawaran pada isteri baginda untuk memilih. Allah bagi peluang. Mana-mana isteri ni pilihlah di saat ini. Panggil mereka sama ada mereka terus kekal bersabar melayari perkahwinan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keterbatasan di sudut material, dan ataupun pilihan yang kedua bercerai dalam kekeluargaan. Dan ada ni yang jenis demikian. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil isteri. Mana-mana isteri yang rasa nak kepada harta benda, nak kepada yang namakan dengan kedudukan dan sebagainya, kamu bagi pada dia. Lepas pada kamu bagi tu, kamu cerailah isteri kamu yang jenis demikian. Mereka nak yang mana? Sama ada mereka nak yang tersebut, ataupun bahkan boleh berkahwin dengan lelaki lain yang boleh memberi kemewahan dalam kepada mereka tersebut. Boleh pilihlah orang lain. Kan ada kan setengah isteri ni, dia kata orang lain tu banyak lagi, orang lain tu begini, orang lain tu begini. Bagi diri dia disebut demikian. Kenapa suami orang lain romantik? Kenapa abang tak romantik sebagaimana suami orang lain? Misal contoh dia sebut demikian. Yang jenis macam ni kamu bagi tahu pada dia, kamu sebut pada dia, kamu nak kepada aku ke untuk dapatkan Allah di akhirat, ataupun kamu nak kepada orang lain tersebut. Kalau kamu nak pada orang lain, cerailah dia. Bagi pada orang lain, maksudnya demikian, daripada duduk dalam rumah tangga yang membebankan, hidup dalam keadaan yang menyukarkan dan menyusahkan, dibandingkan dengan keadaan yang bila hidup dalam keadaan yang sentiasa membebankan Nabi, membebankan dalam kekeluargaan. Ni kena ingat ni, dalam hidup kita ni, orang kita ni ramai yang jenis demikian. Bila dia hidup di atas dunia ni, dia cuba cari dalam hidup dia tersebut, dia ni berbuat macam mana kehidupan dia sibuk nak kepada dunia. Perempuan-perempuan macam ni yang diajar oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kamu bagi tawaran pada dia. Bagi tawaran, nak dalam rumah tangga ni ke, nak jaga rumah tangga ni ke, ataupun nak suruh kamu nak pada orang lain yang kamu rasa hebat orang lain tersebut, kamu pergi dengan orang lain yang kamu rasa demikian. Bila ditawarkan demikian, para isteri Nabi bila ditawarkan demikian, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih Allah dan juga Rasul. Bila tawar saja demikian, dipilih Allah dan Rasul serta kehidupan di akhirat. Berterdiam Aisyah, tergamam Hafsah. Bila disebut saja begitu, sungguhnya Allah akan mengurniakan mereka dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaulah mereka pilih akhirat dalam hidup menjadi isteri kepada pejuang-pejuang agama Allah, menegakkan kerja-kerja agama Allah. Bila begitu, suami kita ni tak sama dengan suami orang. Suami kita ni hidup dia sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan cerita tentang agama, sibuk tentang nak tarik orang supaya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan macam ni, ujianlah dalam kekeluargaan kita. Ada setengah orang dia kata, kenapa suami dia tak sama dengan suami orang? Suami orang lain boleh jogging juga. Suami orang lain boleh juga pergi pasar raya. Suami orang lain boleh begitu, boleh begini. Dia sebut demikian. Jangan sama. Bila kita tengok suami kita ni sibuk dengan urusan akhirat, sibuk dengan nak tegakkan agama Allah, kita kena bagi support. Patutnya demikian. Sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pada isteri-isteri Nabi. Jangan kamu nampak bila kamu
kamu dapatkan dunia ni, kamu nampak dunia ni jadi keutamaan dalam hidup kamu. Kerana bila kamu biarkan suami kamu tu bergerak kerja-kerja agama, kamu nampak dua-dua pada diri kamu. Dunia pun kamu dapat, akhirat pun kamu dapat dalam hidup kamu. Ni ingat ni pada isteri-isteri ustaz ataupun isteri-isteri kepada yang disebut dengan pasangan hidup yang bekerja untuk kerja-kerja dakwah dalam kehidupan mereka tersebut. Sungguhnya Allah kurniakan pada mereka kebahagiaan ataupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkara ni bermula bila terdapat dalam kalangan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah dan juga Hafsah, meminta baginda memberikan mereka perhiasan dan harta dunia. Itu di asalnya cerita demikian. Sedangkan Rasulullah tidak mampu, bukan Rasulullah tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak diajar oleh Allah, jangan tunjuk yang ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kata nak tunjuk yang demikian. Bila berumah tangga nak bagi yang tu, nak bagi yang ni, nak untuk dunia, bukan. Tapi bila berumah tangga, kamu kena tarik isteri kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Abu Bakar, panggil Umar. Bila panggil Abu Bakar dan Umar, ayah kepada Aisyah dan juga Hafsah ni datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berunding, untuk bincang dengan Abu Bakar dan Umar ni. Kemudian bila Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dengar saja begitu, cerita yang berlaku ni, anak mereka ni minta benda lain dengan Rasulullah. Masing-masing marah pada Aisyah, masing-masing marah pada Hafsah, kerana minta sesuatu yang bukan tujuan asas dalam perkahwinan. Ini ajar demikian. Saya sebut awal-awal tadi kan, bila kita berumah tangga ni, benda yang paling asas kita kena fikir ialah akhirat Allah. Jangan kita fikir dunia, jangan. Ramai orang kita ni berumah tangga, orang tanya kenapa berumah tangga? Kerana dia handsome. Dia sebut demikian. Kerana dia banyak duit, kerana dia keturunan hebat. Jangan. Tapi berumah tangga ni, dalam hidup kita ni berumah tangga ni, kerana apa dia? Kerana dia boleh bawa saya ke akhirat Allah. Dan saya yakin hamba Allah ini akan bawa saya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan keturunan saya ke dalam syurga Allah. Itu asas dalam rumah tangga. Patutnya demikian. Tapi dalam dunia kita ni dah mula tukar dah. Sebab tu Islam diajar jangan tinggikan mas kahwin. Jangan naikkan harga hantaran, jangan. Kerana benda-benda demikian menghilangkan keberkatan dalam kekeluargaan. Jangan kita demikian. Kat situ kita nampak dah. Nak kepada dunia ke nak kepada akhirat. Kalau orang yang dalam urusan hantaran ini, dia letak dengan mas kahwin yang tinggi ataupun hantaran. Dia sebut mas kahwin rendah ustaz, tapi hantaran tu 999 macam nombor telefon bomba dia buatnya. Nanti dia letak demikian. Yang menyebabkan nampak kat situ tu, kamu letakkan apa dia? Kamu letakkan dengan kesukaran. Kamu letakkan keduniaan di hadapan. Jangan. Dalam Islam diajar supaya apa dia? Kamu letakkan benda yang memudahkan perkahwinan. Jangan memayahkan perkahwinan. Sebab tu Rasulullah pesan pada kita, kalau nak berumah tangga dengan seseorang, berumah tanggalah dengan perempuan yang ada 3 sifat. 3 sifat. Yang pertama, mudah dalam urusan perkahwinan. Yang kedua, murah mas kahwin. Yang ketiga, diajar dalam kekeluargaan kita ni, orang yang perempuan nak pada zuriat yang ramai. 3 ni, kalau kamu berjumpa dengan 3 benda ni, wahai orang lelaki, kamu kahwin dengan perempuan tersebut. Kerana apa dia? Perempuan ni perempuan yang berkat. Tapi kalau sekiranya kita tak boleh jaga, kita ni awal-awal lagi tengok, mas kahwin tu, ataupun hantaran tu, berbelah-belah ribu, berpuluh-puluh ribu, beratus ribu dan sebagainya. Ada yang sampai 1 juta di kalangan kita, hantaran ini sendiri. Semua ni menyebabkan kamu inginkan dunia, bukan kamu nampakkan akhirat dalam kehidupan kamu. Rugi pada kamu. Bila begitu, menyebabkan di waktu ini, dalam keadaan demikian, nak sebutnya sampai peringkat bila Rasulullah cerita benda demikian ni, Abu Bakar dan Umar dikatakan bahawa mereka hampir-hampir memukul anak perempuan mereka tersebut. Nak pukul, lalu Rasulullah halang. Rasulullah kata bukan nak suruh pukul ni, tapi Rasulullah kata, Rasulullah nak sebut ni perangai anak perempuan. Ayah ataupun ayah mertua ni kena faham. Ayah kepada anak perempuan ni, dia kena faham. Ni sikap anak perempuan dia,
dan dia kena membetulkan balik. Itu kaedah lah dalam kita berkeluarga. Bila kita ada masalah dalam keluarga, rujuk balik kepada yang disebut dengan mak mertua, ayah mertua, supaya mak mertua dan ayah mertua ni jangan meracun dalam kekeluargaan tu pula. Dia panggil demikian. Kemudian Aisyah berkata bahawa mereka berdua tidak akan meminta sesuatu di luar kemampuan Rasulullah selepas pada pertemuan itu. Mula daripada situ Aisyah bersumpah. Katanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut, mulai daripada hari ini kami bersumpah kami tak akan minta lebih daripada apa yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam rumah tangga kita demikian juga, wahai setiap di kalangan kita ni, bila tengok suami kita sekadar bagi, boleh mampu bagi yang tersebut, terima yang sekadar tu je lah. Jangan kita ni minta lebih-lebih daripada kemampuan dia. Siapa yang minta lebih daripada kemampuan suami tersebut, dia telah membebankan suami dan menyebabkan dia ni sukar untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi demikian. Orang perempuan kalau dia tengok suami dia kerja sekadar-kadar saja, jangan minta lebih daripada suami ni, jangan. Kerana apa dia? Kerana dalam keadaan kemampuan suami sekadar tersebut saja. Kita pun redalah. Alhamdulillah, Allah bagi dah aku ni sekadar ini. Walaupun kita tengok boleh jadi adik-beradik kita yang lain banyak lagi nikmat yang dapat. Adik-beradik yang lain bila dia berumah tangga boleh pergi melancong, boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini. Kita tak boleh pergi ke mana-mana. Kita duduk je kat rumah, misal contohnya. Jangan kita tekan suami kita. Abang tengok adik-beradik yang lain semua boleh pergi melancong. Kahwin dengan abang ni tak boleh melancong langsung. Suami kita jawab, pergi melancong pun buat apa? Pergi ke Wuhan je misal contohnya. Katanya suami dalam keadaan yang sebegini, baik tak payah. Maknanya dalam hidup kita ni, biar kita rasa syukur. Alhamdulillah, Allah bagi dah sebanyak ni, senikmat ini dalam kehidupan aku. Cukuplah sebanyak yang demikian. Bermula dari situ dah Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah yang lain, yang lain tersebut minta supaya pertimbangkan. Dalam keadaan setelah itu Rasulullah memberi tawaran pada isteri baginda dengan menyebut ayat sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran ini. Baginda minta mereka supaya membuat pertimbangan bersama kedua ibu bapa mereka tersebut, bermula daripada Aisyah dan seterusnya isteri Rasulullah yang lain. Walau bagaimanapun Aisyah dengan penuh keyakinan memilih Allah dan juga Rasul. Bila sampai tahap ini, para penonton sekalian, di mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh pilih di antara Allah dan juga Rasul ataupun kamu nak pada dunia. Lalu Aisyah dan isteri yang lain kata, pilih Allah dan juga Rasul. Dalam hidup ini tanpa perlu berbincang dengan kedua orang tua mereka. Begitu juga isteri-isteri Rasulullah yang lain. Masing-masing kata, tak payahlah bincang. Kami tersasar seketika. Kami ni terpelencong sedikit dalam hidup. Dalam hidup ni ada jugalah perasaan bila tengok orang lain pakai pakaian yang nampak hebat-hebat. Tengok bila mata kita, telinga kita dengar cerita-cerita kehidupan kekeluargaan orang tu, menyebabkan ada juga datang dalam hati dia ni, nak begitu, nak begini. Tiba-tiba dalam keadaan yang rasa nak tersebut, dianya jaga betul-betul dalam kehidupan mereka. Pada ketika itu Rasulullah mempunyai 9 orang isteri. Ayat ni turun. Kemudian 5 orang daripadanya adalah daripada kalangan suku Quraisy, iaitu Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Manakala 4 lagi bukan daripada suku Quraisy. 5 di kalangan suku Quraisy, 4 lagi di kalangan suku selain daripada tersebut, bukan selain daripada suku Quraisy, iaitu Safiyah binti Huyai Nadriyah daripada Bani Nadir, Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah daripada Bani Hilal, Zainab binti Jahsh daripada Bani Asad, Juwairiyah binti Al-Haris daripada Bani Mustalik. Ni cerita tentang mengenai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kesimpulan daripada ayat yang kita belajar pada kali ini, di mana kita dalam hidup kita ni ada, setiap di kalangan kita ni bila berumah tangga adalah ujian. Tak ada orang yang dalam berumah tangga ni tidak melalui ujian. Semua di kalangan kita ni bila kita ni berumah tangga, ada je ujian-ujian yang datang. Antara ujian yang datang dalam rumah tangga ni apa dia? Keduniaan. Ujian keduniaan. Ni di antara ujian. Tengok rumah orang
tengok suasana orang yang menyebabkan menarik keadaan demikian. Tetapi berhati-hatilah wahai para isteri. Mana-mana orang yang menjadi isteri, bila tengok saja ujian yang dilalui ini, jangan biarkan syaitan menguasai. Bila kita biarkan syaitan menguasai dalam rumah tangga kita, menyebabkan di waktu ini kita akan tersasar daripada asas perkahwinan. Asas perkahwinan ini apa dia? Asas perkahwinan untuk kita dapatkan syurga Allah. Tu diajar demikian. Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Asas berumah tangga ni biar kita dapat masuk syurga Allah. Tu dia asas. Dia panggil dalam hidup kita. Waktu mana kita nak dapat syurga Allah ni, ujian datanglah dalam keluarga kita. Ujian kadang-kadang bekas teman-teman yang lama, kawan-kawan daripada persekolahan dahulu telefon, kemudian ajak buat reunion, kemudian kita jumpa pula bekas kekasih lama. Ini yang terjadi di kalangan kita, yang menyebabkan datang goncangan dalam kekeluargaan. Ramai orang yang berhadapan dengan keadaan demikian. Ataupun dia tengok orang lain, berumah tangga je tengok orang lain. Islam dia ajar jangan begitu. Tengok rumah tangga kita lah. Jangan sibuk nak tengok rumah tangga orang lain. Bila kita berumah tangga je, susun rumah tangga kita ni. Biar rumah tangga kita ni yang menyebabkan rumah tangga kita dah pilih dah. Ni suami aku, ni isteri aku, ni anak aku. Dalam hidup, dalam keluarga kita ni, bila kita dah berkeluarga, biar semua yang terlibat dengan aku ni masuk dalam syurga Allah SWT. Ujian dalam kekeluargaan ini ramai. Kadang-kadang bila dah berumah tangga, tengok-tengok suami ni kasar, tengok-tengok isteri ni tak sama dengan yang digambarkan sebelum berumah tangga. Bila demikian, mula di waktu ini berlaku masalah komunikasi. Komunikasi ni masuk. Masalah bagaimana perhubungan, perbicaraan. Tak nak bercakap, suami isteri diam, kemudian duduk menjauh dan sebagainya. Tapi yang heran anak dapat. Yang herannya, nak sebutnya, ramai di kalangan kita ni begitu dalam kekeluargaan mereka. Kemudian dalam kita berkeluarga ni, dalam suasana kita berumah tangga ni, kita diajar supaya tambah dalam rumah tangga. Kerana apa dia? Yang lebih teruk lagi, syaitan datang masuk. Dan saya sebut dalam sehari dua bawah ni, di antara ujian dalam rumah tangga ni apa dia? Sihir yang masuk dalam rumah tangga ni. Sihir benci membenci. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Kerja dia untuk nak memisah di antara suami dan isteri. Ramai orang yang terkena demikian. Akhirnya bercerai-berai dalam rumah tangga. Dalam tempoh PKP ni, ramai mana orang bercerai-berai. Ramai mana orang kita tak boleh terima hakikat dan suasana kekeluargaan mereka. Ini punca apa? Punca bila kita ni tak jaga dengan kaedah yang diajar dan disusun oleh Allah dan juga Rasul. Sebab tu, bila kita berhadapan dengan keadaan macam ni, Allah bagi jalan. Allah tunjuk jalan. Kenapa Allah tunjuk jalan macam ni? Nak suruh menggertak hati-hati perempuan tersebut. Kamu rasa kamu hebat sangat ke? Kamu ingat ke rezeki-rezeki ni yang orang ke yang dapat? Itu cara demikian. Allah SWT nak suruh apa dia? Bila demikian Allah nak ajar. Kamu rasa kamu hebat sangat? Cerai je lah. Cerai dia. Cerai dengan cara yang sarahan jamilah. Cerai dengan cara yang baik. Kamu cari kehidupan yang lain. Manakala suami ni cari kehidupan yang lain. Yang lain, yang cari perempuan yang ingin hidup untuk Allah dan juga Rasul. Bukan hidup untuk dunia. Ramai orang yang berfikiran untuk dunia. Nak hidup nikmat dunia. Tapi tak nampak nikmat akhirat dalam kehidupan mereka. Yang ni yang rugi dalam kehidupan kita. Tapi biar kita ni nampak pada diri kita, nikmat akhirat tu keutamaan. Bukan nikmat dunia yang menjadi keutamaan dalam kekeluargaan. Ini yang kita kena pastikan. Yang menyebabkan akhirnya bila kita boleh jaga keadaan yang sebegini, menyebabkan kita akan boleh selamat. Rumah tangga mukmin ini rumah tangga yang terjaga. Mengikut apa dia? Cara jalan yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditunjukkan dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita pun boleh bawa sama benda yang sama dalam kekeluargaan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi umur kita dan Allah kurniakan pada kita rezeki-rezeki yang banyak, dan Allah kurniakan kekeluargaan yang bahagia, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang ini. Kita akan sambung. Tuan-tuan yang nak kepada kitab ini,
tuan-tuan boleh berhubung direct kepada talian yang biasa saya sebut, iaitu dalam talian 019 577 6306. Tuan-tuan boleh berhubung terus di talian 019 577 6306. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni lah, berhubung dengan talian tersebut. Dan di samping tersebut, selain daripada kitab tersebut, tuan-tuan boleh dapatkan kitab yang terbaru yang dikeluarkan. Inilah kitab Jadikan Kematian Kalian Husnul Khatimah. Bagaimana kita nak mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kitab ni pun penting juga. Tuan-tuan hubungi nombor telefon yang disebut sebentar tadi, dan mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Yang keduanya saya nak sebut juga tentang mengenai ibadah korban yang kita akan laksanakan insya-Allah, dan ibadah korban dan juga akikah. Para hadirin sekalian yang nak berakikah, para hadirin sekalian yang nak pada korban, kalian hubungi talian 014 81111132. 4 kali 1. 81111132. Ustaz ni Ahmad Atif. Tuan-tuan hubungi. Kambing kita jadikan 1000 ekor. Kemudian lembu kita dapat dalam RM700 satu bahagian insya-Allah. Tuan-tuan boleh berhubung direct lah. Pada saat ini mudah-mudahan kita kumpulkan awal-awal, kita susun elok-elok. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita dalam pertemuan kita. Dan dalam masa yang sama, sahabat-sahabat yang ingin menaja kepada pengajian anak-anak yang masih lagi dalam keadaan yang belum ditaja, boleh berhubung dengan bendahari sekolah di talian yang ada tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bawa manfaat dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد